Hai, sambung pula kepada bab 4.2 iaitu gagasan Melayu Union. Tadi 4.1 kita belajar tentang BMA, tapi BMA gagal untuk mendapatkan kepercayaan daripada rakyat ataupun gagal melaksanakan apa yang diharapkan oleh rakyat. So, tubuhlah Melayu Union pada April 1946. Okey, kita tengok sikit latar belakang. Kalau rujuk buku teks adalah muka surat 96. Okey, latar belakang pembentukan Melayu Union, yang mana rancangan Melayu Union yang diisiakan dalam warta kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih. Ni je just bagi tahu je lah. Rancangan, plan tentang Melayu Union ni dimasukkan dalam Kertas Putih. Maksudnya dalam Kertas Putih tu adalah cerita. Nampak ni, dalam Kertas Putih tu membentangkan 13 perkara kandungan Melayu Union, termasuklah semua ni. Tengok sini lah. Allah. Okey, lepas tu dalam Kertas Putih, British akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu, menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat ataupun kesatuan. So ini dia nak satukan. Kita akan tengok. Okay, ini adalah kronologi, step macam mana gagasan Melayu Union tu dilaksanakan. Daripada pertama, unit perancangan tanah dibentuk, lepas tu rancangan tu dibentangkan dekat parlimen. Ni tak apa penting sangat lah ni. Okey, memorandum. Memorandum ni maksudnya dapatkan pendapat daripada rakyat, meminta supaya hak kewarganegaraan Tanah Melayu tidak mengikut prinsip Jusoli. Lepas tu sampailah Melayu Union dilaksanakan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Okey, itu kronologi step dia. Okay, ni baru masuk Melayu Union. Apa itu Melayu Union? Okay, Melayu Union ni adalah dia gantikan BMA lah kan. Okay, gantikan BMA dan dia satu bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu yang menggantikan BMA. So, Melayu Union adalah bentuk pentadbiran di Tanah Melayu. Okay, tujuan Melayu Union diperkenalkan. Yang pertama, melicikkan pentadbiran, jimatkan kos, kukuhkan pertahanan, tingkatkan pelaburan ekonomi, kekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Maksudnya orang sini orang luar lah. Indon ke mana-mana ke, so kekalkan orang asing tu. So ini adalah tujuan Melayu Union diperkenalkan oleh British ke atas Tanah Melayu, nak melicikkan pentadbiran. Okey. Ciri-ciri dia. Okey, dari segi kesatuan. Okey, apa maksud dia? Ini muka surat 97. Okey, ciri-ciri Melayu Union yang pertama ni, kesatuan ni adalah yang mana dia satukan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dia satukan menjadi di bawah satu unit pentadbiran. Sebab itulah dia jimatkan kos. Asalnya ada 3 pentadbiran lah. Negeri Selat 1, NNMB 1, NNMTB 1. Tapi bila wujudnya Melayu Union, digabungkan semua ni di bawah satu pentadbiran. So jimat kos. Mudahkan licenskan pentadbiran bersama, jimat kos bersama. Okey, ketua bagi Melayu Union adalah Gubernur British, iaitu Gubernur Melayu Union lah. Yang mana dilantik oleh Raja England, iaitu Gubernur pertama adalah Sir Edward Gen. Ketua dia. So, kena ingat, Melayu Union disatukan negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, tidak bersekutu. Ketua dia Gubernur British ataupun Gubernur Melayu Union, samalah. 2 majlis ditubuhkan. Okay, dalam Melayu Union 2 majlis ditubuhkan, iaitu majlis eksekutif yang mana tujuan dia untuk jalankan pentadbiran, dan satu lagi majlis perundangan ataupun majlis undangan yang mana dia tugasnya untuk buat undang-undang. Okey, Singapura. Okey, tadi pasal dekat atas ni, kesatuan ni, negeri-negeri selat, cikgu tulis kecuali Singapura. So, Singapura diasingkan dalam pentadbiran Melayu Union ni. Dia diasingkan. Kenapa? Sebab Singapura dia ada pelabuhan bebas yang mana tu akan mendapatkan keuntungan kepada British. So, British asingkan Singapura tu. Sebab dia ada pelabuhan. Okey, Raja Melayu. Okay, apa fungsi Raja Melayu pula dalam Melayu Union ni? So, bila British tubuhkan Melayu Union, apa fungsi Raja Melayu? Dia hanya, ataupun Sultan tu, Raja Melayu ataupun Sultan tu hanya jadi ahli majlis raja-raja yang hanya ada 2 tugas, iaitu jaga agama Islam dan juga jaga adat istiadat orang Melayu. So, maksudnya dia akan bincangkan soal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Tak ada masuk campur dalam pentadbiran. Okey, next, ketua negeri bagi setiap negeri dalam Melayu Union adalah diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri. Okey, kewarganegaraan. Jusoli ni adalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan bagi Melayu Union adalah berdasarkan prinsip Jusoli. Kerakyatan berdasarkan kelahiran dia. Okey, ini dia ulang balik macam yang cikgu cakap tadi. Tengok
Okey, dia just bagi tahu, okey Negeri Selat, kamu kena ingatlah Negeri Selat tu negeri apa? Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Ini dia just remind semula. Negeri Melayu Bersekutu, negeri apa? Perak, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Negeri Tidak Bersekutu, so selain daripada Negeri Melayu Bersekutu lah, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Johor. So yang tadi yang masuk Melayu Union adalah semua ni kecuali Singapura. Sebab dia ada pelabuhan bebas lah yang ada kepentingan tertentu. Okey, so ada dua majlis tubuhkan tadi, cikgu dah beritahu juga, majlis eksekutif dan majlis perundangan. Okey, bentuk pentadbiran. Ini bentuk pentadbiran Melayu Union. Ini Melayu Union. So ini dia gabungkan di bawah satu pentadbiran. So jimatkan kos dan berdapat melecehkan pentadbiran Melayu Union ni. Okey. Ini pun sama je. Dia just nak bagi tahu. Allah. Okey, sistem pentadbiran Melayu Union. So, secara gambarannya paling atas tu Parlimen lah. Parlimen British ada di London. So, ada Gubernur British, Gubernur Melayu Union. Dibahagikan kepada Majlis Eksekutif, Majlis Perundangan dan Majlis Raja-Raja. Yang berfungsi adalah dua ni. Majlis Eksekutif untuk laksanakan undang-undang ataupun melaksanakan pentadbiran. Majlis Perundangan dia ada buat undang-undang. So, dia orang ni akan bantu Gubernur lah. So yang majlis raja-raja ni tak berapa penting sangat sebab dia hanya bincang hal-hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. So semua negeri-negeri yang di bawah Melayu Union adalah di bawah Pesuruhjaya Negeri. Contohnya semua ni lah. Pinang. Okay, tengok sini. Okey, kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus soli. Okey, ini muka surat STIM 97. Ini ciri-ciri dia tadi lah. Okey, kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus soli. Maksudnya, bila British umumkan nak wujudkan pentadbiran Melayu Union ni, so maksudnya, dia kata, okay, warga negara kita ikut prinsip jus soli berdasarkan kelahiran dia. Okay, so dia kata siapa-siapa yang lahir dekat tanah Melayu dan juga Singapura, itu adalah warga negara Melayu Union. Warga Melayu Union lah. Siapa yang lahir tanah Melayu, Singapura, itu warga Melayu Union. Okay, lepas tu, kalau dah dia tu 18 tahun, siapa-siapa yang 18 tahun dan ke atas, 18 tahun ke atas lah, okay, dan dia juga dah tinggal dekat tanah Melayu selama 10 hingga 15 tahun, itu pun adalah warga Melayu Union. 18 tahun ke atas dan dia duduk dah 10 tahun dah, 15 tahun dah, so itu warga negara Melayu Union. Okay, kalau dia kurang dari 18 tahun, contohnya 12 tahun ke 10 tahun ke, okay, dia kalau kurang pada 18 tahun, tapi ibu bapa dia tu warga negara, so dia pun adalah warga negara Melayu Union. So kalau kurang daripada 18 tahun ni, dia ikut bapa, parents dia ikut dia punya ibu bapa dia lah. Kalau ibu bapa dia warga negara Melayu Union, so dia pun adalah warga negara Melayu Union. Tapi kalau ibu bapa dia bukan warga negara Melayu Union, so dia kalau dia kurang ni, maksudnya dia belum lagi lah jadi warga negara Melayu Union. Tunggu sampai dia 18 tahun dan mesti time tu dia dah 10 tahun, 15 tahun kan, dah duduk dekat tanah Melayu. So baru dah dia akan digelar sebagai warga Melayu Union. Itu prinsip yang dibawa oleh Melayu Union berdasarkan kewarganegaraan. Macam mana kita nak tahu dia warga negara apa? So berdasarkan prinsip jus soli, iaitu kelahiran seseorang. Okey, kesimpulan dari ciri-ciri Melayu Union, pembentukan Melayu Union merupakan usaha penjajah untuk menakluk tanah air. Kenapa dia kata macam ni? Sebab saya akan nampaklah yang mana kalau korang perasan tadi, raja-raja dia tak ada kuasa. Okay, dia hilang kuasa. Melayu Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan, kita ni negeri naungan, kepada negeri tanah jajahan. So, bila wujudnya Melayu Union, itu menampakkan bahawa British dah start nak ubah kita punya nama negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Okay, itu Melayu Union. Okay, oleh yang demikian, kita perlu menolak, okay, salah ni, perlu menolak penjajahan demi kedaulatan Ibu Pertiwi meskipun nyawa menjadi taruhan. Okay. Okay, ini sikit lah tentang faktor penentangan. Actually dalam buku teks tak ada lagi tentang tu. Di kat belakang lagi. Okay, faktor menentang. Okay. Kalau kamu perasan tadi, kamu nampak tak dia punya raja tu, kuasa dia sikit kan? Kuasa dia dah hanya dua benda je. Soal agama Islam dan juga berkaitan dengan adat istiadat. So kamu perasan tak? Raja Melayu hilang kuasa. Raja kuasa dua perkara je tadi. Zakat pun diambil oleh Gubernur British, Gubernur Melayu Union. Sepatutnya zakat ni Melayu lah kan uruskan, Islam. Okey, lepas tu kerakyatan kewarganegaraan pun longgar ikut jus soli. Kerakyatan ini mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi. Mengancam status quo ni maksudnya mengancam hak-hak orang Melayu peribumi. Okey, lepas tu tamadun Melayu terhakis. Sistem raja, bahasa Melayu, tulisan Jawi dan ketuanan Melayu pun dah semakin terhakis. Yang ini kita akan bincang nanti 4.3 lebih lanjut. Tindakan Sir Harold Macmillan, ugut
akan menurunkan tahta Raja Melayu dari tahta jika tidak menerima Melayu Union. Okey, yang ini pun sama. Sekali kita tengok apa yang diugut oleh Sir Harold Michael ni. Itu antara sebab kenapa Melayu Union ditentang lah. Okey, next kita akan belajar tentang cara British dapatkan tanda tangan. Okey, macam mana bila Melayu Union diumumkan, ramai raja-raja Melayu tak setuju. Tapi macam mana British boleh dapatkan tantangan juga daripada pegawai-pegawai daripada sultan-sultan ni. Okey, ada dua pegawai British yang dihantar, iaitu H.C. Milne dan juga Harold Michael. Pertama hantar Milne dulu. Bila hantar Milne ni untuk apa? Untuk merintis jalan menghadap Raja-Raja Melayu, untuk meninjau sokongan Raja Melayu. So Milne hantar dulu, kali pertama hantar Milne untuk meninjau sahaja. Bagi tahu, bagi ceramah dekat Raja-Raja Melayu tentang Melayu Union. So dia pergi bagi tahu. Yang kedua pula, Harold Michael datang. So Harold Michael ni just datang untuk dapatkan tanda tangan. Sebab tadi Milne tu dah cerita dah dekat Raja Melayu. Okay, so tengok Milne. Exam mark. Okay. Salah eja ni, bukan Milne. Okay, so Milne lah nama dia Milne. So Milne tu dia pun buatlah laporan. Dia kata, okay, Raja Melayu ni senang ni. Kita dah ceramah dah bagi tahu dah tentang Melayu ni. So mereka akan tanda tangan. So ini semua dia jumpa lah. Semua sultan-sultan, raja-raja yang dia jumpa 9. Okay, lepas tu datanglah pula Sir Harold Michael. Nampak muka dia macam tu. Okay, so Sir Harold Michael dia tiba ke Tanah Melayu. Dia naik kapal royalist. Dia guna pelbagai taktik untuk dapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pelbagai taktik. Dalam tempoh 2 bulan dia boleh berjaya dapatkan tanda tangan semua Raja Melayu. Okay, apa taktik dia buat? Kamu tengok kat sini dalam buku teks pun ada. Okay, dia pergi jumpa semua raja, semua sultan. Okay, nampak? Yang nak tengok warna merah, sultan terpaksa setelah didesak. So dia paksa. Sultan cuba lengah-lengahkan masa tapi dia terpaksa juga. Berlaku perdebatan, bergaduhan, bertegas, enggan menandatangan tapi dikena tanda tangan juga. Sultan turunkan tanda tangan setelah didesak. Okay, so desak kan. Okay, Kelantan, sultan diugut. Kalau tak mau sign nanti kena turun tahta. Tidak akan diiktiraf sebagai sultan. So dia terpaksa sign. So kebanyakannya terpaksa. So tengok sini, misi William pula ni salah eja ni, William dan McMichael berjaya menyelesaikan misi. So mereka memang berjaya. William pergi bagi tahu raja semua dan McMichael dapatkan tanda tangan. So kenapa mereka berjaya? Sebab dia orang guna desakan dan paksaan. Itu cara dia orang. Okey, so cara yang digunakan desakan dan paksaan ni tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan. So memanglah Raja-Raja Melayu Sultan tak suka Melayu Union tapi dipaksa untuk tanda tangan dan British laksanakan Melayu Union. So dia orang tak suka sebenarnya kan. Tapi kena buat juga Melayu Union tu. Okay, so itu 4.2. Nanti baru kita akan belajar pula 4.3 berkaitan reaksi penduduk. So kesimpulan cikgu boleh buat kat sini. Pertama, kalau 4.1, British laksanakan BMA. Tujuan dia ada dua tujuan kan. Kita nak kembalikan keamanan, kembalikan kestabilan Tanah Melayu. Yang kedua, nak pulihkan kepercayaan rakyat. So itu point yang BMA nak laksanakan. Tapi dia orang gagal sikit sebab dia tak boleh nak masuk jentera, alat ganti mesin semua tu sebab itulah sosioekonomi sukar dipulihkan. Okay, sebab tu British pun laksanakan Melayu Union. So bila laksanakan Melayu Union dengan harapan dia bolehlah licinkan pentadbiran. Sebab apa licin? Dia nak jimatkan kos. Sebab apa nak jimatkan kos? Okay, sebab apa Melayu Union tu dikatakan dapat melicinkan pentadbiran, dapat menjimatkan kos? Sebabnya dia gabungkan, dia satukan negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu di bawah satu pentadbiran. So jimat kos dan senang nak mentadbir. Okey, tu antara tujuan Melayu Union. Lepas tu pembahasan ciri-ciri Melayu Union, yang mana ciri-ciri dia tu kalau part raja tak berapa ada kuasa. Dia hanya bincang 2 soal je. Maksudnya dia hanya berkuasa dalam 2 perkara. Soal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. So yang ini yang menyebabkan Raja-Raja Melayu, Sultan dan juga nanti penduduk-penduduk Melayu bangun menentang Melayu Union sebab mereka tak puas hati. Kenapa mereka tak ada kuasa dalam negeri mereka sendiri. Okay, lagi satu berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu pun mereka tak suka juga. Sebab kewarganegaraan adalah berdasarkan prinsip jus soli yang mana ikut tempat lahir. So yang ini mengancam status quo, hak penduduk peribumi. Okay, bila ramai orang asing akan jadi warga negara, so apa akan jadi kepada penduduk peribumi asal tu? Macam itulah lebih kurang.
Okey, so itu berkaitan Malay Union dan cara McMichael dan William dapatkan tantangan pun dia guna cara desakan dan paksaan. So semua orang tak sukalah kenapa nak desak, kenapa nak paksa. Okey, so Malay Union secara kesimpulan kat sini cikgu boleh buat tidak disetujui oleh Raja-Raja Melayu dan juga penduduk-penduduk di tanah Melayu. So nanti akan berlaku, reaksi dia akan berlaku penentangan lah dan ada juga yang sokong nanti tengah belajar. Okey, itu sahaja untuk kali ini untuk 4.2. Kalau tak faham boleh tanya cikgu lah anytime. Okay, thank you.